Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan pengajian kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في كتاب العزيز رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Yang dirahmati Allah SWT ya, pengurusi masjid kita, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal ya, AJK masjid serta para sahabat sekalian. Marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sekali lagi pada pagi yang mulia ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat datang sini ya. Dapat sama-sama berjamaah dan juga dapat kita meneruskan pengajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati kita, memberkati kehidupan kita. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala izinkan kita untuk mendiami syurganya dan memasukinya tanpa hisab insya-Allah ya. Jadi pada pagi yang mulia ini kita akan melihat iaitu musuh orang Islam yang keempat. Yang pertama apa? Yang pertama adalah orang yang beriman yang dengki padanya kan ya. Yang kedua adalah orang munafik yang benci kepadanya. Yang ketiga adalah orang kafir yang sentiasa memeranginya. Dan yang keempat adalah syaitan yang sentiasa ingin menyesatkannya ya. Okey. Jadi dalam perkara ni kita melihat bila disebut setan-setan tu, apa setan tu? Tadi nak sembahyang, nak datang sini jumpa setan tak? Tak, sekarang ya. Jadi setan ini dinisbahkan kepada sikap kepada sifat seorang makhluk. Sesuatu makhluk. Kalau kita tengok dulu Azazil, makhluk Allah, kan tak? Kuat ibadah apa dan sebagainya. Tapi pada satu masa dia mengingkari perintah Allah yang mudahnya. Sebelum ni yang susah pun dia boleh buat. Tetapi dia tak nak bila disuruh benda yang mudah iaitu sujud kepada Adam. Itu pun sujud tidak menjatuhkan martabatnya. Bukan sujud untuk menyembah. Tetapi sujud itu adalah satu perintah Allah. Yang ni kita kena clear ya. Jadi sujud kepada Adam itu bukan nak mengatakan satu makhluk itu boleh sujud kepada makhluk yang lain. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk nak melihat ketaatan satu makhluk itu di atas perintah yang telah diberikan. Ya. Maka di antara ujiannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala katakan usjudu. Dan sujudlah li Adam. Fasajadu illa iblis. Iblis apa sifat dia? Aba. Wastakbara wa kana minal kafir. Aba ni makna apa dia? Deny, menolak. Wastakbara, dan takabur, sombong. Ya. Jadi mana-mana makhluk, tak kiralah dia jin, dia manusia. Dan setan tu daripada kalangan apa? Jin. Sebab apa jin? Jin ini adalah satu makhluk yang dicipta oleh Allah dan kita tak nampak dia. Dipanggil jannun. Ada ayat jannun wala mudbirin. Jan, makna jan itu adalah tak nampak. Yang nampak tu siapa? Insun, manusia. Jadi di kalangan jin ni ada yang jin yang taat.
yang tak nampak, malaikat. Dan jin yang tak nampak ni dijadikan daripada cahaya. Ada makhluk yang tak nampak ini adalah iblis, setan tadi, dijadikan daripada api. Tapi Allah SWT nak sebutkan di situ, mana-mana makhluk saja yang mempunyai sifat abah wastakbar, iaitu mereka ini menidakkan, wastakbara, dan sombong, ya, maka dia itu telah memiliki sifat iblis. Dan iblis ni apa makna dia? Iblis ini maknanya ublisa minar rahmah, disingkirkan, dinafikan daripada mendapat rahmat Allah. Allah tak sayang dia. Tak. Asalnya Azazil ni Allah sayang. Kenapa? Dia juga ahli ibadah. Nah, tapi dengan sifat abah wastakbara. Jadi kalau ada perkara itu, ya, di dalam diri manusia abah wastakbara, mereka itu menjauhkan dan mereka itu bersikap sombong, maka dia telah mewarisi sifat iblis. Nah, jadi perkara inilah yang kita katakan bila Allah SWT menyatakan lima tasjudu, kenapa kamu tidak tidak sujud pada Adam? Dia kata apa dia? Khalaqtahu min tin. Kamu jadikan Adam ini daripada tanah. Wa khalaqtani min nar, dan kamu jadikan aku daripada api. Jadi dia duk perasan seorang. Perasan seorang apa dia? Dia ingatkan api ni kedudukan lebih mulia tak? Api ini kalau dia marah boleh padan dengan air. Air pula lagi kuat. Jadi begitulah. Air pula dia nak kata dia kuat. Kalau dia masuk dalam tanah dia hilang pula. Jadi di dalam empat makhluk, api, air, tanah, lagi apa dia ni? Angin. Semuanya dia tak boleh nak claim akulah paling kuat. Akulah paling kuat. Okey. Jadi itulah yang dikatakan sifat sombong. Jadi kita pun tengok diri kita ni. Kita ni sombong ke tak? Abah ke tak? Abah ni bermakna tak nak. Allah SWT perintahkan, tak nak. Ya, Allah SWT larang, dia nak buat pula dah. Taklah, kita tak ada lah. Kita orang beriman ni kan, ni adalah sifat orang-orang kafir ataupun orang-orang yang apa dia ni, terjerat dengan sifat orang-orang kafir. Sebut syariat Allah, mereka dah mula yang ni tak boleh pakai ni. Dan okey. Jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin, bagaimanakah setan itu menyelinap ke dalam diri manusia. Dia kata jalan-jalan yang dilalui oleh syaitan, dia kata dalam menyesatkan ataupun di dalam menyusupi hati manusia. Dia menyusupi hati manusia. Lepas tu tak jumpa setan kat tangan. Kecuali tulis setan. Menyusupi hati manusia. Kenapa dia menyusupi hati manusia? Sebab daripada hatilah, dan daripada akal lah diperintahkan untuk seluruh anggota itu mengambil tindakan. Kalau hati kata buat tindakan yang baik, maka anggota kaki akan berjalan pada yang baik, tangan pergi pada yang baik, mata akan tengok pada benda yang baik, telinga akan mendengar pada benda yang baik. Dan yang paling hebat sekali apa dia? Mulut. Mulut akan bercakap kepada benda-benda yang baik. Okey? Dia kata di dalam kitab Ihya Ulumuddin, juzuk yang ketiga oleh Imam Al-Ghazali telah menggariskan beberapa perkara yang mana setan ini boleh menyelinap dan masuk ataupun menyusup ke dalam hati seseorang manusia. Yang pertama dia katakan marah. Sifat marah. Dia kata kemarahan yang meluap-luap menutup akal waras. Marah mendedahkan diri seseorang untuk menjadi sasaran serangan syaitan. Jadi dia kata marah ini menyebabkan manusia hilang akal.
Nah, betul tak? Marah dekat anak, marah dekat ibu, ibu marah dekat anak kadang-kadang. Nak sampai boleh membunuh. Sampai mengeluarkan perkataan-perkataan yang kesat. Ya? Dia nak marah sangat kepada anak dia. Kadang-kadang keluar perkataan macam-macam yang tak bagus. Nah, begitu juga dengan anak. Bila nak marah kepada ibu, dia tak kenal ada tu ibu dia. Ini adalah satu jalan syaitan. Bila syaitan saja menyelinap ke dalam diri anak Adam, dia kata apa dia? Semua anggotanya akan diarahkan kepada benda-benda yang mungkar dan maksiat. Tak marah. Okey. Dalam perkara ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallah hayuhibbu." Dia kata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sukakan pandangan yuhibbul basara an-nafidha inda wurudi syubhat wal akla al-wa'iya inda hululil uqabat. Nah, mana apa dia? Sesungguhnya Allah sukakan pandangan yang tajam, iaitu kritis dalam menghadapi syubhat. Ya? Di samping akal yang cerdas, sedar dalam menghadapi halangan. Dah macam mana kita nak mendapat ya pemikiran yang kritis apa dan sebagainya, kan? Jawapan dia kat belakang buku ni. Nah, di antaranya adalah yang disebut di sini adalah zikrullah. Ya, dengan banyak zikrullah mengingati Allah Subhanahu wa taala, dia akan dapat menghalang syaitan daripada masuk ke dalam hati anak Adam dan dapat melawan kemarahan. Nah, betul tak? Semua orang pernah marah belaka? Ke tak marah? Kita jadi CEO, jadi pengarah, marah ke orang bawah. Orang bawah pula kerani, marah ke bos dia. Nah, dah jadi kenapa? Sebab kurang zikir kepada Allah. Nah, suami marah dekat isteri, isteri marah dekat suami. Nah, bendanya simple je. Setan duduk reka tak? Ya? Dia cipta benda yang sikit je. Terlupa nak beli garam. Ataupun beli garam brand lain, marah juga. Dah. Ya? Satu hari bini pula tersalah letak garam. Masih sikit je. Mana boleh je pergi tambah air. Setan kata, marah. Ni orang tak bertanggungjawab, marah, gaduh kawan. Nah, sebab apa? Sebab akal tidak cerdas. Padahal benda tu sikit je. Jadi kita pun ingat balik macam budak tadika pula dah. Kan tak? Nah. Budak tadika makan masin sikit. Cik, masin. Tak? Cakap je. Tak ada bergaduh pun dengan yang tukang buat masin tu. Tak, kenapa? Sebab setan tak ganggu dia. Setan nak ganggu di kalangan rumah tangga ini. Tak? Nama apa dah? Ummu Sibyan ke apa tak? Yang sentiasa merosakkan rumah tangga. Dia bisik-bisikkan. Nah, suami pergi kerja. Nah, mesej sikit tak kan? Dia mesej sikit tak, tuan gini-gini semua. Hebat tak? Dekat pejabat tak baik belaka dengan orang tak? Setan. Ya, menimbulkan perasaan marah. Masa bawa kereta, ada tak marah? Nah, ni setan hak datang Malaysia ni, di antaranya dia suka menguji pemandu. Tak? Tak, ni setan ke apa tak tahu nama ni tak? Tak? Orang Malaysia ni bagus je kat dalam surau masjid tak? Dengan kopiahnya, dengan serbannya, dengan jubahnya, dengan apanya. Bab atas jalan raya. Tak? Tengok-tengok yang kita marah tu, berhenti sama-sama. Kawan satu jemaah. Kau rupanya. Kan tak? Sebab kenapa? Sebab cermin gelap sangat tak kan? Dah malu muka dah kan? Sebab apa? Tak kreatif dan otak tidak cerdas. Ya? Sebab itu ahli sufi dia mengatakan, tapi nak sampai kepada pensufian ni satu proses yang perlu diteruskan lah. Dia bukan masalah lama ke tak lama.
Kan tak? Ahli sufi kata apa dia? Kita dijadikan untuk Allah. Ya? Bukan dijadikan untuk makhluk. Jadi apa maksud dia? Segala apa yang berlaku ke atas diri kita, kita kena kembali kepada takdir Allah. Nah, Allah yang telah takdirkan aku begini. Jadi kadang-kadang kerja, nak niaga tak dapat untung pun marah. Dapat untung banyak pun marah. Betul tak? Bang, hari ni berapa untung bang? 1,000. Dah boleh lah tu, pergi habis jua. Kau ni, mula dah. Tadi untung dah okey dah. Sebab apa? Sebab syaitan dia tak akan duduk saja. Dia akan goda manusia itu sampai syirik kepada Allah. Sampailah manusia itu menolak qada dan qadar Allah. Sebagaimana kisah seekor setan putih. Saya cerita dah tak? Setan putih tu tak? Tak lagi? Setan putih ni secara ringkasnya pada satu hari ada seorang wanita yang muda tu sakit, anak dara sakit, pergi berubat mana-mana. Ini seorang rahib. Seorang rahib Yahudi ni, dia ni kuat beribadah kan. Bila pergi berubat mana-mana, wanita ni tak sembuh. Maka setan pun datang bisik kepada keluarga. Kepada keluarga si perempuan anak dara ni, comel anak dara ni. Dia kata kalau gitu, ada seorang yang alim, ahli ibadah, dia kata. Dia ni doa dia dimakbulkan. Kamu gilah jumpa dia. Gilah. Pergi. Ni bukan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni rahib mungkin. Pergi jumpa, mula-mula rahib tu kata tak boleh. Ini berdosa. Lepas tu setan pun datang pula dekat rahib. Ingat setan tak takut ke? Ingat setan takut ke dekat rahib? Ingat setan takut ke kepada orang alim? Terutamanya pada masa tersebut, mereka itu tidak zikrullah. Ni ahli ibadah. Ahli ibadah, dia kuat beribadah lah. Setan pun datang 3 kali. Pandai pula ayat dia tu. Dia kata kalau kamu tak berubat, dia ni mati. Seumpama kamu ini dah bunuh orang, kamu tak rasa ke itu satu dosa? Sudah. Kan? Dengan jarak yang jauh, maka perempuan itu ditinggalkan. Duduk anak dara ini dengan seorang rahib. Dengan puang ni, Tuan Sudut kata hebat lah. Kenyok belaka. Hak bini dah pun, puang mari tak. Lepas tu nak selamat pergi mana-mana bawa bini. Kalau gatal masa tu kena pelempan situ lah. Tak ya? Tak. Jadi yang pertamanya rahib pergi nak merawat. Ni tak boleh ni. Ini dosa. Pertama. Setan pun datang lagi. Bila kamu nak rawat? Nanti payah pula tak sembuh. Tak boleh. Kali ketiga, kalau kamu tidak rawat, dia mati. Kamu nak jawab apa dengan ibu bapa dia? Bila rawat, setan pun datang. Takkan kamu nak tengok saja? Orang lain tak ada. Orang lain tak dapat tengok. Bila ayat orang lain tak dapat tengok, itulah maka rahib tadi tidak ada satu ilmu yang dipanggil ilmu akhlak ataupun ihsan. Tak kuat. Ihsan ni apa dia? Ilmu akhlak lah. Ilmu tasawuf. Yang mana bila kita menganggap bahawa ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Seumpama kamu duduk kat mana-mana pun kamu lihat Allah. Kalau kamu tak dapat melihat Allah, maka Allah itu akan melihat kamu. Kita nak letakkan perangai ihsan dalam diri itu sangat sukar. Depan orang boleh.
Dekat masjid, juru je belaka tau. Ya. Tiba-tiba duduk seorang. Dah mula dah tu. Setan pun datang. Tak. Jadi akhir sekali, rahib ni tak minum arak, lepas itu berzina, lepas tu akhir sekali kamu dah berzina. Dah mengandung anak dia. Kamu nak jawab apa? Tak. Kalau ibu bapa dia datang, kamu nak jawab apa? Seeloknya kamu bunuh saja. Ya. Bila ibu bapa dia datang, kamu jawab, aku dah buat dah macam-macam, tetapi tak dapat diselamatkan. Lepas tu setan pun pergi pula dekat ibu bapa tadi. Lama dah kamu tak tengok anak kamu. Nah, anak dara kamu lama dah kamu tak tengok. Dah dia dah sembuh dah ke? Pergilah tengok. Tanyalah khabar dia. Nah, tapi rahib ni dah bunuh dah. Sebab mengikut jejak syaitan. Nah. Dia datang. Maka apa dia ni? Ibu bapa pun tanya rahib tadi, mana anak aku? Jawablah. Setan kata, sebagaimana aku ajar kamu. Nah. Bahawa dia telah mati dan dia tidak dapat diselamatkan sebab penyakitnya kritikal, wallahu alam. Nah. Dalam cerita ni, ada dalam kitab ni, nah, cerita dia tu, kan? Tak sampai lagi tapi dia nak cerita dulu, biarlah, kan? Kira advance sana, kan? Okey. Ya. Jadi apabila datang gitu, ibu bapa ni pun tahu. Dan rahib ini bila mengembumikan perempuan tadi, setan pergi tarik sedikit kain. Nak dekat tanah. Ni cerita dongeng ke apa ustaz? Setan boleh tarik apa dan sebagainya ni? Mana? Kan? Dah. Ya. Kan? Dia pun nak balik. Nak balik dah kawan ni. Sebab percaya kat rahib. Rahib ni kan orang yang beriman, kuat ibadah. Nah. Kuat ibadah. Lalu di tengah perjalanan nak balik tadi, kan? Setan pun bisikkan. Kamu percaya ke anak kamu tu tak dapat diselamatkan? Tak. Dia sakit, dia mati. Baik kamu pergi tanya balik. Nah. Orang tua tadi pun pusing balik. Setan pun pergi pula. Tak. Orang tua tadi tak yakin mana dengan jawapan kamu. Kan? Dia nak tanya, takut dia syak. Dia nak tengok kat mana dikebumikan tadi. Ya. Jadi rahib takut tak? Takut. Tak. Lepas ni sudah dah lah. Aku dah kena marah dengan ni. Dan silap-silap aku ni dihukum bunuh. Nah. Setan pun pergi bisikkan. Satu je. Kalau kamu nak selamat. Nak. Daripada hukuman. Daripada orang tua dia. Satu je. Kalau kamu nak selamat. Kamu kena buat ni. Buat apa? Setan suruh apa? Nak. Setan kata, kalau betul-betul kamu nak selamat, dan yang si rahib tadi, nah, ahli ibadah, nak, ilmunya kurang, ada ilmu tapi tak amalkan, masalah juga. Nak. Ya. Ada ilmu, takut nak sampaikan, masalah juga. Nah. Jadi setan kata, satu benda je yang akan kamu selamat. Setan suruh apa? Sujud kepada aku 2 kali. Maka rahib dalam keadaan takut tadi sujud pada Adam. Sujud pada setan tadi. Bila sujud pada setan, maka syiriklah dia sebab sujud pada makhluk. Maka setan pun menjawab, berkata, sesungguhnya aku tidak bertanggungjawab di atas segala perbuatan kamu. Nah. Itulah setan. Dalam kerja kita pun gitu juga. Cuma tak nampak setan. Yang kita nampak, air setan. Kat KL ke mana tak? Nah. Bila dah sesat, dia pun tinggalkan. Gitu juga. Dia nak uji kita, nak semayang ke tak semayang. Nah. Yang tuan-tuan ni, semayang. Nah.
Akhir sekali kerana sibuk kerja, penting kerja ni. Kalau kamu tak buat benda ni, bagaimana kamu nak dapat untung? Siapa nak bagi makan anak bini kamu? Sudah. Sibuk, Zuhur tak sembahyang. Allah pun uji lagi. Sampai asar, tak sembahyang lagi. Lepas tu, lepas asar, balik kerja, boleh singgah kedai mamak pula dah. Tengok aku ni, tak sembahyang pun, boleh makan roti canai kau. Sudah. Dah kamu buat sembahyang, makan macam aku juga. Jawapan itu dah mula jawapan kesyaitanan. Begitu juga nak sedekah. Kan? Kamu nak sedekah buat apa? Kamu nak infak buat apa? Kan? Kamu cari duit penat-penat, tiba-tiba kamu nak bagi pada anak yatim. Anak yatim itu bukan tak boleh kerja, dia kerja. Bukan masalah boleh kerja, tak boleh kerja. Itu perintah Nabi. Allah suruh. Jangan pula apa ni? Fa ammal yatima fala takhar. Tu. Jadi dalam kehidupan kita ni banyak setan. Masa belajar gitu tak? Padahal boleh pun bincang dengan sama-sama student lelaki tau. Nak bincang puan juga. Ya. Dia jangan ganggu belaka. Hari ni nak buat perarakan majlis Maulidur Rasul. Boleh. Nak satu kumpulan, nak lelaki duduk depan, puan duduk belakang. Belakang perempuan kumpulan lain pula. Syaitan pun kata, memanglah kamu selawat. Cuba tengok puan depan, comelnya. Syaitan pun bisikkan. Tanyalah dia, kahwin ke tak lagi? Jadi selawat tak tahu mana, duk tengok hak belakang. Lepas tu tak cukup 1 kilometer tak? Tahun depan tak buat saran pada pengurusi, kita tambah 2 kilometer pula. Setan ini akan datang. Jadi apa bila otak tidak cerdas, Nabi SAW kata, apabila otak tidak cerdas, tidak aktif, akal juga tidak didorong oleh ilmu yang benar. Jadi Imam Ghazali nak bagi tahu, nak mengelakkan daripada syaitan adalah dengan ilmu, datang belajar. Kadang-kadang seorang tu datang sembahyang, tapi tak nak belajar. Salah. Sebab itu semalam ke bila semalam hari Jumaat. Saya ada tazkirah Jumaat dekat masjid Nurul Iman Gebok. Mantin tu lah. Dan saya bincang satu ayat surah Maryam ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Maka pada satu masa bumi ini akan diperintahkan, ataupun satu tempat itu akan diperintahkan oleh orang yang cuai di dalam urusan solat, dan mereka itu mengikut hawa nafsu. Dan bersedialah tempat mereka itu di dalam api neraka. Sebab tu perkataan roya, kalau kita belek tafsir, dia kata roya ni ada 3 makna. Roya dengan makna al-khasirin, rugi, al-khusran, rugi. Yang kedua, roya ini bermakna wadin finnar, iaitu satu lembah dalam neraka. Dan roya juga bermakna iaitu satu neraka yang paling bawah. Jadi ada 3 maksud roya. Jadi itu adalah urusan solat. Jadi kita tengok hari ni, dan satu hadis Nabi SAW menyatakan, dia kata bahawa akan datang kepimpinan yang tidak mementingkan urusan solat ini 60 tahun selepas kewafatan aku. Disebut dalam hadis. Sebab itu hari ini payah kita nak jumpa pemimpin
Bila dia berucap, dia pun kata puji Allah, selawat ke atas Nabi, dia pun pesan kepada orang mukmin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Cuma yang dia dapat pesan kepada orang yang datang solat Jumaat. Kan? Tuan-tuan datang solat Jumaat semalam, tuan-tuan dengar dah? Wahai orang-orang yang ya ayyuhallazina amanu, orang yang beriman. Ittaqullah. Dah beriman tak bertakwa lagi ke? Tak lagi. Sebab tu kita bincang sebelum daripada ni, dalam bab pertama, orang mukmin yang dengki kepadanya, ingat tak? Mukmin tu terbagi pada dua. Satu mukmin asi, dia mukmin beriman. Tapi dalam masa yang sama dia buat maksiat. Dan golongan yang kedua dipanggil mukmin juga, tapi mukmin muttaqin. Dia solat, dia apa tak, bab apa ni, maksiat dia tak buat. Sebab tu disebut ya ayyuhallazina amanu taqullah. Dia tak sebut ya ayyuhan nas. Dah beriman dah, orang tu beriman dah. Ya ayyuhallazi, sempurna iman dia apa? Ittaqullah, bertakwalah pada Allah. Okey. Jadi habis dah cerita tentang setan putih tadi. Tu cerita dia. Jadi itulah kerja setan. Dan di antara dia menyelinap adalah apa dia ni? Marah. Dalam masjid pun marah. Dalam surau pun marah. Betul tak? Saya baru kena marah. Tengah-tengah duduk bagi kuliah, sentuh sikit bab apa? Bab akidah. Sebab orang bertukar. Orang kata Imam Syafi'i tu ahli sunnah wal jamaah. Imam Malik bukan ahli sunnah wal jamaah. Betul ke? Sudahlah. Imam Malik ahli sunnah ke? Yang duduk berkhilaf dengan Imam Syafi'i tu? Imam Hanafi? Sebab tu kita kena belajar. Al-Asy'ariyah, Abu Hasan, Ali Al-Asy'ari. Siapa dia tu? Al-Asy'ari tu siapa? Orang Arkam? Bukan. Kita adalah ahli sunnah wal jamaah, dan disusun akidah kita ini, ilmu akidah kita ini oleh Abu Hasan Ali Al-Asy'ari. Ya. Dan kita ini sealiran dengan Al-Maturidi. Al-Maturidi itu daripada mazhab Hanafi. Jadi yang kita duduk beza, saya duduk huraian tu lah. Tiba-tiba ada pengurusi surau. Boleh tak kita bincang benda ni, benda yang lain? Kenapa? Inilah pemikiran Wahabiyah. Dia tak nak. Sebab sebelum tu saya ngajar kitab Munyatul Musalli. Tapi Munyatul Musalli, kenapa pula Imam Syafi'i dengan ni? Orang tak faham. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam apa lagi? Imam Hanafi, Imam Hanbali, Ahmad bin Hanbal. Mazhab apa dia lagi? Daud Az-Zahiri. Mazhab apa lagi? Mazhab Ibnu Abbas. Banyak mazhab. Tapi yang glamour 4 tu. Mereka nak berkhilaf tak jadi masalah. Sebab berkhilaf dalam benda furuk, benda cabang, itu dipanggil mazhab dari sudut fiqh. Kan di dalam hadis sebut kita ini terdiri daripada 3 kategori. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Bab iman itulah bab akidah. Akidah ni lah kita tak boleh berkhilaf. Sebab dia benda usul, benda asal.
Yang ni kita kena pegang kepada ahli sunnah wal jamaah dan pelopor yang menyusun balik apa yang ada dalam Al-Quran, bagaimana nak kenal Allah, bagaimana nak percaya pada malaikat, bagaimana nak percaya pada Rasul, pada kitab, qada dan qadar hari kiamat. Yang tolong susun ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi itu, nama dia Abu Hasan Ali Al-Ash'ari. Sebab itu kita ahli sunnah adalah Al-Asy'ariyah dipanggil. Dari sudut apa dia? Mazhab akidahnya. Kita tidak menerima Syiah, kita tak menerima Qadariyah, kita tak terima Murji'ah, kita tak terima Mu'tazilah. Tengok tu, dalam bab akidah mana ada Syafi'i, Maliki apa, tak ada. Dan benda ini kita nak mengaji yang Al-Asy'ariyah tadi. Dia Abu Hasan Al-Ash'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, Syekh As-Sanusi. Itu semua akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi Imam Syafi'i dan imam mazhab yang 4 tadi semua berpegang kepada akidah tadi. Dari sudut akidah. Yang mereka berbeza adalah dari sudut fiqh. Fiqh tu masalah cabang. Akidah masalah usul. Ya? Saya terang-terang tak boleh tak kita bincang ni lain nak balik kepada tu dah kan? Benda ini dia kata masyarakat sini sudah harmoni kan? Saya pun tanya dia, apa yang selama ni saya mengajar memecah belahkan masyarakat? Sebab saya mengajar kitab Muniyatul Musalli. Tapi Muniyatul Musalli tu Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani membincangkan bab sembahyang sekejap dari sudut fiqh, sekejap daripada ilmu sufi. Kitab dia tu bukan senang nak sampaikan kitab dia tu. Nampak je nipis. Sebab tu dia masuk dalam kitab fiqh. Ada juga pendapat Hasanul Basri. Ada juga pendapat apa dia ni? Muhammad bin Ali At-Tirmizi. Ada juga. Tu semua orang sufi. Jadi bila kita nak semayang dari sudut fiqh saja tu, semayang tu jadi kesampingan je. Tak rasa nak khusyuk, tak rasa nak apa dan sebagainya. Ya? Jadi saya pun pesan je lah. Saya pesan. Kalau nak ikut marah kan? Tapi kita duduk mengajar kitab ni tak? Saya kata dalam majlis ilmu ni kena jaga adab-adab dia. Kan? Kena menjaga adab. Kalau kita pandai sekalipun, profesor sekalipun, kalau tak ada adab, nothing. Tak ada gapa pun. Jadi saya saja nak discuss. Tak nak pula. Saya kata which part? Yang doktor tak setuju dengan saya sepanjang penyampaian saya. Kitab Muniyatul Musalli. Cakap. Kalau kita ada adab ketika guru duk menyampaikan, walaupun taraf guru tu ilmu dia lebih rendah daripada kita. Kalau nak tanya masalah agak-agak kontroversi, pergi PM. Dalam WhatsApp pandai pula, lepas PM DM. Jadi jemaah pun keliru. Jemaah pun telefon kat saya minta maaf, kami tidak mewakili pun dia. Kami nak ustaz datang mengajar kat sini. Sebab saya mengajar kitab Muniyatul Musalli. Saya mengajar gini ya. Ulang benda yang sama. Berapa? Sebab nak suruh ingat. Berapa nak suruh ingat? Sebab mana ada orang bawa buku? Tapi ngajar-ngajar dah ingat dah ngajar apa. Memang orang akan jumpa saya, ustaz ni dia ulang benda yang sama. Betul. Kalau tanya student saya pun gitu juga bahasa Arab. Daripada zero to hero. Saya akan pastikan dia. Ngajar bahasa Arab. Budak-budak engineering.
Kau tak apa, aku fail kan kau. Apalah kawan tu. Nah, tanya budak-budak saya, engineer belaka tu. Cuba hafal tasriful af'al, fa'alu. Walaupun budak daripada universiti teknikal, insya-Allah ingat belaka. Ada 100 orang, 100 ingat. Nah, dan saya pesan kat student saya, kalau awak tak faham alif bata pun, awak kena tanya saya. Why? Because you paid for me. Nah, saya akan jawab. Batu hari ni saya ada seorang student Cina, alif bata pun tak lepas lagi. Nama dia Zing. Okay? Nah, I will do for you personal coaching. Okay, come to my office. Nah, asalnya Cina tak pandai. Cina tak nak besar. Student kita. Nah, akhir sekali tak pandai salam. Budak-budak kafir ni, bila habis kelas dia keluar. Tu specialnya budak Islam. Dia pergi jumpa guru dulu, salam dulu tak. Akhir sekali dengan Cina-Cina tu salam, cium tangan, ambil no. Nah. Saya kata, part-part yang awak tak faham, awak kena jumpa saya. Nah, I want to make sure that you understand and then you can practice this language. Thank you sir. Nah. Sebab tuan-tuan jangan duk heran lah. Saya duk ulang benda yang sama. Sebab saya meraihkan. Tak. Tuan-tuan jangan terasa hati pula. Bukan saya nak sebut nak suruh bawa buku. Payah pula kalau tinggal. Tak. Tak. Sebab tu saya ulang. Tak. Saya ulang. Ulang semua. Tak ya. Biar lekat. Dalam khutbah, semalam saya baca khutbah dekat Negeri Sembilan. Nak. Karamah. Karamah dan istiqamah. Kan? Maka keluarlah hadis yang Ibnu Mas'ud tanya tu tak? Amalan apa yang paling baik kan? Nabi SAW jawab apa? Adwamu hawa in qalla. Nak. Yang berterusan walaupun sedikit. Kan tak ya? Jadi tak apa. Kita belajar sebab yang kita duk ajar ni benda asas. Faham benda ni, okey, macam saya ngajar bahasa Arab juga. Saya bagi benda asas. Awak faham, awak hafal ni sampai habis. Awak jumpa dalam Quran, saya pun sebut khalaqa. Khalaqa kat apa dia? Fa'ala ustaz. Fa'ala tu apa dhamir dia? Huwa. Untuk apa dia? Ghaib. Daripada khalaqa apa ganti nama dia? Allah ustaz. Dah. Nah. Sekejap daripada khalaqa. Okey, rujuk Al-Quran. Ya khluqu ma yasha. Apa beza khalaqa dengan ya khluqu? Saya ngajar backing. Budak-budak Arab takut. Masjid ni tak boleh backing. Nanti tak boleh makan. Tuh. Dah ya. Betul. Saya ngajar backing. Budak Arab menggigih. Nah. Dia tanya saya, why? Kan? Arabic is our mother tongue. Sir, okay? You just join my class. Tanya bab nahu menggelupuh sekali. Kita nak cakap Arab dengan dia mengelak. Nak cakap juga bahasa Inggeris. Nah. Sebab apa? Arab sendiri pun cakap baris belakang tak bunyi. Arab ni dia nak cek baris belakang tu betul ke tak. Baru kita tahu waktu fa'il, waktu maf'ul, waktu majrur. Nah, waktu majzum, bila masuk huruf-huruf jazam, bila masuk huruf nasab kena baca baris atas. Bila masuk huruf jar, bismi kena baca baris bawah. Nah. Tu saya kata. Bila nak bincang tentang sunnah Nabi, satu sunnah besar yang ditinggalkan adalah tak belajar bahasa Arab. Bila belajar bahasa Arab, siapa nak tipu kita? Nak? Tak boleh orang tipu. Dia nak tipu kita apa dia? Nak tipu bab riba. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Kita pun sepatutnya Allah tak guna pun wa ahalla. Nak? Dunia wa halal.
Kenapa ada alif pula situ tu? Tapi kat sini pun belajar bahasa Arab nak, ya. Cuma tuan-tuan jangan panggil saya mengajar bahasa Arab. Tapi kena paksa balik nangis. Dah ingat pahala-pahala tak datang belaka. Nak, ya. Nak. Saya betul, saya mengajar bahasa Arab memang saya serius. Sebab apa? Nak memahami Al-Quran. Nah. Sebab Al-Quran perkataan tak banyak bahasa Arab. Perkataan dasar 2000 je. Nah. 2000 je. Lepas tu dia istakkan. Dia sebarkan. Contoh perkataan rahimah. Daripada situ timbulnya rahmah. Dari situ Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang tuan-tuan dah sebut. Wa huwa arhamur rahimin. Irhamna. Irhamna. Nah, yang duk tahlil semua tu faham tak? Nak, saya dah faham mana ustaz. Yang penting lepas tahlil sup kambing. Nak, duk sebut benda yang sama. Ya arhamar rahimin irhamna. Daripada satu perkataan jadi 3 kita sebut. Daripada perkataan rahimah. Lepas tu ngaji pula rahimah tu apa? Rahimah tu kasih sayang. Sebab itu wujudnya perkataan kasih sayang dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Ar-Rahman? Kenapa Ar-Rahim? Nak? Rupanya Ar-Rahman kasih sayang Allah bagi semua kat dunia ni. Ar-Rahim kasih sayang tu berterusan sampai akhirat. Sebab wazan je. Nak. Lepas tu barulah kita rasa bodoh bila belajar ilmu Allah ni banyak sangat. Betul? Saya tengah rasa bodoh ni. Dah ngaji bahasa Arab banyak pula dalam bahasa Arab hak dak ngaji lagi. Rasa bodoh lah. Nak. Masa yang ada pun lepas duk baca-baca dah. Allah, ada pula ulama ni bincang ni. Hak ni kata badal, hak ni kata bukan badal pula dah. Nak. Sebab dalam pengajian bahasa dia ada 2 mazhab yang besar dak. Mazhab Kufah dengan mazhab Basrah. Ni jangan pula kata dia bukan ahli sunnah. Ni al-Kufiyin, al-Basriyin. Nak. Basrah kata gini, Kufah kata gini. Dalam bab qiraat lain pula. Tapi itu semua benda furu'. Benda usul ni ngaji bab akidah. Nah. Jadi apa yang menyebabkan rahib tadi ditipu oleh setan sehingga syirik pada Allah? Kenapa? Sebab tak belajar. Dia hanya diisytiharkan ahli ibadah. Tidak diisytiharkan ahli ilmi. Nak. Tuan-tuan pun dah ingat dah. Kan? Yang kisah Abdul Qadir Al-Jilani. Ingat kan? Baik tuan-tuan kata ingat. Kalau nak balik awal. Kalau tak saya cerita lagi. Nak. Sebab itu Nabi SAW dah pesan dah. Dalam hadis dia. Faqihun wahid asyaddu ala syaitan min alfi abid. Itu hadis. Dah. Iaitu faqih. Faqih ni apa dia makna faqih? Faqih ni kedudukan tinggi daripada alim. Sebab tu ahli fiqh kita panggil fuqaha. Kita tanya Imam Syafi'i, depan belakang, kiri kanan atas bawah, semua dia jawab. Sebab tahap dia faqih. Tuan-tuan nak ingat senang je. Kat situ ada pasal ayat faqih. Tu. Daripada perkataan daripada faqih terjadi fiqh. Sebab tu bab fiqh tuan-tuan ngaji bab solat, mendetili bab solat. Nah, sebab tu Syekh Abdul Qadir Jalani tahu tak? Bila dia berjalan dia kehausan, suara tu datang daripada awan. Wahai hamba-Ku. Ni dongeng lagi ke? Tak. Nah. Orang wali Allah SWT ni Allah bagi dia karamah. Nah.
Nak dah orang macam saya macam ni nak bukan wali Allah ni, nak dapat roti keramat je lah. Suara tu datang daripada awan. Awan tu orang kata apa? Wahai hamba-Ku, telah dihalalkan apa yang diharamkan. Dia tahu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani haus sangat, separuh mati. Dengan tujuan, ambillah air kau nak minum tu, walaupun daripada rumah orang. Syekh Abdul Qadir Jilani pun toleh. Keluar lagi suara yang sama, tak minum. Yang ketiga, keluar lagi suara tu. Syekh Abdul Qadir Jilani dengan otak yang cergas, dengan pemikiran yang kreatif, dengan zikir yang cukup. Dia tunjuk dekat awan tu, kau bukan Tuhan aku. Celaka engkau adalah syaitan. Aku nak bagi tahu kamu, setelah kewafatan Nabi aku, segala hukum tiada perubahan. Yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Tengok penilaian orang berilmu. Bukan duk main saya rasa dulu halal lah ni haram, ataupun dulu haram lah ni halal dah. Tengok, dah setan lari tak? Tak lari. Tadi setan tak berjaya nak menyesatkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dari sudut ilmu syariat, hukum. Sekarang ni dia nak menyesatkan Abdul Qadir Al-Jilani dari sudut ilmu hakikat pula. Dia tak lari. Yang penting ilmu hakikat ni menyeleweng, itu penting. Dia kata hebatnya kamu. Aku tak dapat menyesatkan kamu. Sebelum ini aku dah sesatkan 99 orang ahli ibadah, tapi ilmunya tak ada. Semayang yang kira banyak, tapi kenapa dia semayang dia tak tahu. Sebab tu syaitan sangat takut kepada orang berilmu daripada ahli ibadah. 1000 rakaat cukup ahli ibadah, cukup ahli ilmu semayang 2 rakaat. Syaitan sangat takut. Sebab orang ahli ilmu bila semayang ada ketiga-tiga unsur. Unsur akidah ada, unsur fiqh ada, unsur akhlak ataupun tasawuf ada dalam solatnya. Yang tu dia sangat takut. Dan Syekh Abdul Qadir jawab apa? Tengoklah aku ni siapa, kau jawab gitu. Syekh Abdul Qadir kata, sesungguhnya semuanya di atas izin Tuhan aku. Lari syaitan. Ilmu syariat pun tak dapat sesatkan, ilmu hakikat, ilmu makrifat pun tak dapat dia sesatkan. Itulah penilaian seorang yang berilmu. Jadi saya pesan diri saya, nak buat apa-apa dengan ilmu. Cuma saya kadang-kadang terfikir, bila jemaah jangan bawa buku tuan-tuan, jangan bawa. Dah betul saya cakap ni. Sebab kan nak bawa buku banyak pula tuan nak kena beli, kan? Nak beli hak ni, Cuma hari tu saya cadangkanlah, kan, dekat satu masjid saya kata, kalau begitu kata kita guna projektor. Teks yang saya ajar ni tuan-tuan boleh tengok. Buka tu. Tapi buat fix lah. Fix projektor. Sebab satu masjid saya suruh buat gitu. Yang angkut dah. Ambil masa pula 10 minit. Lepas tu kesian pula tukang angkut. Saya kata lepas tu saya tak nak guna lah. Kesian dia. Lepas tu dekat tempat saya sekali pun. Tapi sekarang ni tak ada. Sebab dia letak kipas besar tu. Saya nak pasang. Bila pasang teratuk dengan kipas tu. Buat yang fix. Duit tak ada. Bagi tahu jemaah hari Jumaat. Kita nak beli projektor. Bayar dia 5,000, 10,000. Ataupun ramai orang kaya, tak payahlah, saya bagi 3. Sudah. Fix. Dekat sekolah, dekat universiti, habis kita guna teknologi. Masjid pun kena guna juga. Jadi pengkuliah datang,
cucuk je. Tak cucuk, ni tag dia siap dah. Dah. Tulis. Jemaah pun tengok. Oh, rupanya ayat dia gini. Sebab kadang-kadang mulut saya ni kadang-kadang tidak fasih. Nak sebut benda lain, nak sebut riba, jadi riba. Elok-elok riba atas orang. Meriba pula. Nah, bila jemaah tengok, okey. Nak pondok pun ada setengah pondok dah buat macam tu. Walaupun sistem pondok dia guru ada buku, murid-murid lagilah kena ada buku kitab. Sistem masjid, guru ada buku, murid-murid tak payah ada buku. Jadi kita buat benda ni, kita tak nak apa-apa, kita ambil benda yang mudah. Bila kita pancarkan kat situ, semua tengok. Sebab jangan buat kerja, kalau boleh kita upgrade. Bukan saya nak ajar pengurusi, minta maaf pengurusi, tapi saya kena cakap benda ni. Ya. Kan? Saya tak bawa laptop, saya bawa iPad. iPad ni boleh tulis terus ada tu tak. Nak ke apa? Proses yang pertama ni, yang kedua ni, yang ketiga ni. Tonyoh je atas tu. Kalau whiteboard, orang belakang pula dah nampak. Kalau guna iPad apa tu, terang lah, besar je skrin. Tapi kena ada projektor yang fix. Jadi selain daripada kita duduk menyampaikan ilmu, kita juga kena menggunakan teknologi. Itulah. Buat kena tak? Lepas tu tak payah bawa buku. Dengan saya tak bawa buku. Saya akan bawa iPad je. iPad tu tak apa, saya dah beli. Bukan saya beli, orang bagi. Orang bagi ni, bila orang bagi, saya akan guna betul-betul untuk manfaat. Sebab dia ada hajat dia. Macam buku ni orang bagi. Nampak je buruk. Dah tinggal arwah ni. Saya akan guna buruk buku ni. Ustaz ni belilah buku baru tak? Koyak dah ni. Tapi siapa yang bagi ni? Kawan tu lah. Kenapa saya guna buku dia? Kawan tu lah yang membawa saya ke jalan yang lurus. Saya dulu nakal dah. Inilah orang yang pertama sekali membawa saya mengenali erti kehidupan cara Islam. Dengan perjuangan Islam apa, saya ingat dia tulis sini. Dulu saya karut. Tukang karut. Jadi sebab tu jumpa orang karut, aku tahu dah, aku gini juga dulu. Okey. Jadi boleh tu tak? Teknologi tu terpulang lah kan. Pengurusi dia nak buat macam mana, nak beli hak mana kan. Tapi kalau nak beli hak canggih. Sekali je beli. Jangan beli projektor hak harga dalam TikTok tu. Nak RM50 tak? Sekali pakai 5 minit baru nak tu padam dah. Mana? Jadi pada hari ni dah sifat marah je lah. Dengan cerita-cerita tak. Datang bulan depan sifat marah lagi. Ustaz ni orang benda yang sama je tak kan. Tak apalah, bila undang-undang benda yang sama pun cuma saya akan buat kat sini. Seorang wali Allah bertanya kepada Iblis. Ini sebagai penutup. Cuba engkau terangkan bagaimana engkau menawan anak Adam. Iblis menjawab. Aku tawan dia ketika ia marah dan ketika ia bernafsu. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan supaya jangan dilayan nafsu marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan la taghdab, jangan dikuasai oleh sifat marah. Jadi insya-Allah pada bulan hadapan kita akan bincang cara bagaimana
Syaitan menyelinap ke dalam hati kita perkara yang kedua, nafsu syahwat. So saya buat catatan kat sini. Hari ni 19 kan, bulan 10, Masjid Kampung Salak. Okey, jadi sekadar itu saja. Walaupun lambat saya siapkan ni, la taghdab, jangan marah. Nah, ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bija'i khatamil mursalin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min du'a illa yustama'u wa la yustajabu lah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa zukhina maulana wa syafi'ina wa zukhina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita merapatkan segala kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan rahmat kurnia-Nya, kita dapat dikumpulkan bersama-sama pada pagi ini. Walaupun dalam keadaan hujan, Allah tetap menyampaikan kita, memberikan kita taufik, hidayah, kesedaran untuk jalankan ibadah solat fardu jemaah, solat subuh, dan juga taufik untuk dapat sampai ke masjid. Tuan-tuan AJK Masjid, para jemaah, ayah ibu, muslim-muslimat yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah. Ustaz Dr. Elmi tak dapat datang pagi ni, saya tak tahu, dan Ustaz Aimi kena pergi kerja. Jadi saya isi slot sikit sebelum kita bersarapan, insya-Allah. Alhamdulillah. Baik. Ada banyak yang saya nak ceritalah kalau cerita, tapi saya cuma nak sambung sikit tentang kuliah. Saya baru teringat yang kuliah ceramah perdana. Ada orang tengah solat kan? Tak apa. Ceramah perdana yang kita baru lalui Sabtu lepas, iaitu ceramah perdana tentang Maulidur Rasul, Sabtu malam Ahad, minggu pertama, yang kita dapat yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz, ada Ustaz tu? Sejebutan tu? Ya? Bukan? Gunawan, maaf. Okey, Gunawan. Jadi alhamdulillah, kuliahnya pun sangat bermanfaat. Kita pun dengar satu benda yang saya tunggu-tunggulah. Dah lama juga saya tunggu dalam masjid ni, mencerita tentang Nabi. Sebab setiap tahun, saban tahun kita dihidangkan dengan cerita yang tak ada masalah kan. Benda tu berulang setiap tahun. Tapi yang baru ni ada diceritakan tentang keluarga Nabi, isteri-isteri Nabi. Alhamdulillah, ada kelainan sikit lah. Kita pun dapat kenal, ustaz tu pun bagi kita formula macam mana nak ingat isteri-isteri Nabi kan. Cuma saya nak buat penambahan sikit. Saya nak cerita tentang Nabi juga malam ni, pagi ni. Cuma saya nak buat penambahan sikit. Pada malam tu ustaz tu ada kata, dia tanya tuan-tuan kan, siapa isteri pertama Nabi, kemudian siapa. Tapi yang saya dengar beliau berkata Khadijah yang pertama. Lepas tu dia tanya siapa, dia kata Aisyah kan, dia kata kan. Saya ingat saya lah, tak ada masalah lah, mungkin dia terlepas pandang apa ke. Tapi sefaham saya Aisyah radhiyallahu anha adalah isteri Nabi yang ketiga.
Yang pertama Khadijah. Selepas Khadijah wafat beberapa tahun, dia kata 2 tahun. Kemudian isteri kedua Nabi siapa? Bukan Aisyah. Aisyah ketiga. Yang kedua adalah Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah. Dan Saudah binti Zam'ah ni ialah seorang yang saya ingat saya belajar dulu. Dia seorang yang gempal lah. Bukanlah macam cantik macam Aisyah tu, slim, muda kan, remaja tu bukan. Tapi Saudah ni seorang yang gempal. Tapi Nabi kahwin pun sebab beberapa sebab lah. Okey, yang keempat Hafsah anak Saidina Umar dan seterusnya. Baik. Pagi ni saya nak sambung sikit. Kita masih lagi dalam semangat Mauludur Rasul. Mungkin dah sebulan lebih semutan tu, tapi tak apalah. Saya nak cerita sikit tentang nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kadang-kadang saya tunggu juga kalau ada penceramah nak sampaikan kan. Tapi mungkin ada saya selepas pandang. Mungkin saya tak datang waktu tu. Saya nak cerita tentang nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita kalau boleh sebagai kita seorang mukmin ni adalah cantik kalau kita dapat faham nama Nabi. Kan? Lebih baik kalau kita tahu nama kita sendirilah maksud. Nama kita ni ada makna kan. Ayah ibu kita bagi kita nama ni ada makna. Baguslah. Orang Arab kalau bagi nama anak mesti ada makna. Saya tak pernah jumpa lagi orang Arab bagi nama anak dia yang tak ada makna kan. Dia mesti ada makna. Nama dia macam mana pun ada makna. Tapi saya orang Melayu, bapak saya pun bukannya pandai agama pun. Jadi nama saya tak ada makna lah. Tapi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan sebaiknya tahulah. Kita mungkin orang kata alah tak tanya dalam kubur pun. Tanya dalam kubur nama Nabi, tapi apa maksud dia mungkin tak tanya kan. Tapi elok kalau kita tahu. Kita cinta Rasul, kita tahulah, ambil tahu. Kalau saya tanya sini, apa maksud nama Nabi tu? Muhammad, mim ha mim dal. Tuan-tuan rasa apa ke nama ni? Apa nama agaknya? Mungkin Ustaz Aimi boleh betul dengan saya lah. Okey, dia dalam bahasa Arab ada 3 nama yang berkaitan. Ya, Mahmud, Ahmad dan Muhammad. 3 nama. Kata dasar dia, macam saya cakap dulu, dalam bahasa Arab ni nak tengok kata dasar, huruf dasar sesuatu perkataan tu. Tak kira lah kata sifat ke, kata nama, kata kerja ke, dia tengok 3 huruf. Biasanya 3 huruf. Dalam kes ni ada 3 huruf. Ha, mim, dal. Ha, mim, dal. Hamida maksudnya pujilah, pujian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Baik. Jadi Muhammad, okay, kita tengok Mahmud dulu. Nama orang Mahmud kan. Kita ambil tahulah kan. Yang kita nama kita mungkin kita tak tahu kan. Macam saya tahulah nama saya memang tak ada makna kan. Tapi dalam bahasa lain ada makna lah. Jadi Mahmud maksudnya dipuji. Ustaz tolong betulkan saya. Mahmud dipuji. Dia macam wazan maf'ul. Dalam bahasa Arab ni dia contohnya, saya bukan nak ajar bahasa Arab tapi nak bawa contoh saja. Contohnya dibuat kan. Tulis. Contoh tulis. Dia ada pattern dia. Tulis kataba yaktubu. Kan, tulis. Tapi kalau ditulis maktub. Apa lagi? Buat fa'ala yaf'alu. Dibuat maf'ul. So dia au dia punya pattern dia. Maf'ul. Jadi kalau hamida memuji, hamida yahmadu, dipuji, mahmud, mim ha mim waw dal. Itu nama orang Mahmud tu. Okey. Kemudian kita tengok nama Muhammad. Tadi Mahmud macam kata apa? Kata dipuji kan? Kata pasif kata pasif, dipuji, orang lain puji. Orang lain yang puji, dipuji. Muhammad sama juga, Muhammad. Dia saya tak tahu kalau ada nama orang Muhammad kan. Kadang setengah dia ejen nama tu Muhammad kan. Tapi kalau nak dirungkaikan dalam bahasa Arab, Muhammad orang yang sangat-sangat memuji. Kan? Hamad puji, tapi kalau Muhammad orang yang sangat-sangat, dia atas wazan dalam bahasa Arab dia, pattern dia adalah fa'ala yufa'ilu, mufa'il. Sangat-sangat bersangat-sangatan dibuat tu. Sangat-sangat melakukan sesuatu. Jadi Muhammad orang-orang yang sangat memuji. Tapi kalau Muhammad beratas mim alif dal, mim ha mim sabdu beratas dal, maksudnya sangat-sangat dipuji, lebih daripada setakat dipuji sahaja. Okey, kita tengok Ahmad. Ahmad dia isim tafdil, dia wazan dia af'al. Ahmad maksudnya yang paling. Bahasa Melayu panggil apa sekarang? Terpaling kan.
terpaling lagi kan. Paling, mana yang paling tinggi? Ahmad. Ada juga ha mim dal dalam tu. Maksudnya sangat dipuji. Bukan, yang paling dipuji, terpuji. Betul Ustaz Aimi? Betul kan? Jadi Ahmad kan, terpuji. Okey. Jadi kita ada 3 nama. Mahmud dipuji, Muhammad sangat-sangat dipuji. Nanti saya beritahu apa dia punya hikmah dia. Ahmad ni terpuji. Okey. Saya nak bawa satu ayat Quran. Satu petikanlah tuan-tuan tahu, dalam Quran ada satu ayat Allah sebut dalam surah apa tengok. Nabi Isa dia berkata pada kaumnya, baginda alaihi salam berkata pada kaumnya kan. Min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang kepada kamu seorang rasul selepas aku. Nabi Isa berkata pada kaum dia. Kaum Nabi Isa ni Bani Israel. Bukan orang Arab, dia cakap bahasa lain. Ada mengatakan dia bahasa bahasa Aramia Nabi Isa ni. Lebih kurang 500 tahun lebih sebelum Nabi Muhammad lahir. Jadi dia berkata pada kaum dia, dalam kitab Injil tu, Nabi Isa berkata akan datang selepasku min ba'di seorang rasul, ismuhu Ahmad. Okey. Ahmad. So ulama bincang. Nama dia Ahmad yang akan datang ni. Nama Nabi yang akan datang ni Ahmad. Kenapa? Apa sebab Allah tak sebut Muhammad kan? Min ba'di ismuhu Muhammad kan? Kenapa Allah boleh letak situ Muhammad atau Allah boleh letak situ ismuhu Mahmud kan? Tapi Allah letak ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Okey, ulama bincanglah, saya ringkaskan. Baik. Lupa dah, lama belajar. Okey. Jadi dia punya sebab ni Allah nak bagi nama Ahmad tu, hakikatnya Allah saja yang tahulah kan. Allah boleh bagi apa saja nama. Tapi ulama bincang apa hikmahnya letak nama Ahmad bukan Muhammad. Baik. Okey, macam saya cakap tadi, Ahmad maksud terpuji, yang terpaling puji kan, dipuji. Okey. Sebelum tu kita tengok sejarah dulu. Kita sejarah siapa bagi nama Nabi Muhammad? Siapa yang bagi nama Nabi Muhammad? Kita tahu nama 2 tahun lepas saya dah bincang tentang silsilah Nabi Muhammad kan, alaihi salatu wasalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Fihr tu yang Quraisy lah, yang nama Quraisy tu daripada Fihr tu, nama lain dia Quraisy kan. Kemudian bin Malik bin Nadar bin Kinanah dan sebagainya, seterusnya sampai ke Adnan, kemudian sampai ke Nabi Ismail alaihissalam, kemudian bin Ibrahim alaihissalam dan seterusnya, Ibrahim bin Azar dan seterusnya. Jadi 2 tahun lepas saya dah bincang tentang silsilah Nabi. Yang baru ni, kuliah baru ni, Ustaz Gunawan cerita tentang isi-isi Nabi. Alhamdulillah lah, baguslah kita kenal. Cuma saya tak dengar lagi, kurang lagi dengar orang cerita tentang anak-anak keturunan Nabi, anak-anak dan cucu cicit Nabi. Sebab orang kita ni biasa, mungkin ada sebut tapi tak secara meluas. Penceramah sini sebut. Mungkinlah kalau ada kesempatan kita akan sebutlah, atau Ustaz Imi boleh sebut ke. Sebab biasanya orang kita, dia tahu kalau tanya apa nama cucu Nabi kan, dia tahu Hasan Husin tu je. Hasan Husin kan, radhiyallahu anhuma. Sebab Nabi ada, seingat saya ada 8 cucu. Kita tak tahu. Memang kita ada banyak habaib keturunan Nabi hari ni. Semua tu bukan daripada Hasan Husin saja. Ada daripada Nabi ada 8 cucu. Antaranya Umm Kulthum, Zainab, Abdullah, Umamah ni perempuan. Umamah binti Abdul As. Apa lagi Hasan Husin tu ada adik-beradik lain. Muhsin, ada Umm Kulthum tak silap saya. Siapa lagi? Hasan, Husin, Muhsin, Umm Kulthum. Dia ada 5 tu. Betul, yang 3 lagi daripada anak Nabi yang lain. Ada 8. Okey, tapilah kita bedah satu-satu insya-Allah. Okey, kita balik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa bagi nama Nabi Muhammad? Melalui yang saya bacalah dalam kitab Fathul Bari ditulis oleh Imam Ibn Hajar Asqalani Asy-Syafi'i, imam besar dalam mazhab Syafi'i. Dia memang pakar hadis, pakar fiqh, pakar hadis. Jadi dia bawa satu riwayat ni lah. Okey, yang nama bagi Nabi Muhammad ni ialah datuk, nenda Nabi, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni kita tahu dia hidup pada zaman jahiliah lah. Sebelum dia dan mati sebelum Nabi
Nabi sebelum Nabi dibangkitkan, sebelum tu lagi. Jadi satu masa tu semua orang bergembira kan. Even pakcik-pakcik pas saudara Nabi macam Abu Lahab dia pun happy, suka Nabi lahir kan. Nabi lahir macam-macam lah, Nabi lahir macam-macam lah, dia orang sambut, dia orang gembira lah, satu kelahiran yang sangat besar lah disambut. Cuma itulah saya beritahu dalam setengah-setengah kitab, kadang-kadang saya pernah beritahu sini, Ustaz Imi pun pernah sebut kot, tentang dalam setengah-setengah kitab ada cerita tentang kelahiran Nabi. Kadang-kadang dia over, dia kadang terover, kadang ada maklumat-maklumat yang tak sahih, riwayat-riwayat yang tak sahih tentang kelahiran Nabi. Contoh dalam kitab Barzanji tu kan. Tapi tu sebab saya pernah kata 2 tahun lepas dulu, kalau nak baca kitab Barzanji tu, bacalah, tak ada masalah, tapi baca dengan terjemahan. Cari guru yang boleh baca, boleh terjemah kan, terjemah, tengok makna dia, sebab dalam tu ada sesetengah cerita yang tak sahih tentang Nabi. Tak betul. Dan cerita tu over kadang-kadang, melampau-lampau. Walaupun bahasa dia cantik, tulisan dia nak baca-bacalah, tak ada masalah. Tapi jangan kita baca Abtadiul Imla kan, Bismil Zati kan, kita baca, kita tak tahu kan, nak bacalah. Okey. Jadi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Fathul Bari, kitab Fathul Bari ni kitab yang mensyarahkan kitab Sahih Bukhari. Baik. Nama Nabi Muhammad ni diberi oleh datuknya, nendanya. Jadi satu masa tu Abdul Muttalib ni buat satu keramaian, satu majlis makan-makan lah. Kan, satu majlis makan-makan. Ni nak sambut cucu ni. Dah berlahir lah. Jadi orang tanya, tengah-tengah makan tu orang tanya. Abu Muttalib kan. Apa nama cucu kau ni? Orang tanya. Jadi Abu Muttalib kata namanya Muhammad. Sebab nama Muhammad tu bukan satu nama yang common pada waktu tu. Zaman jahiliah tu nama Muhammad tu tak biasa. Orang tak biasa ni. Jadi orang tanya, Muhammad kan, kenapa kau tak bagi nama saudara mara kau, nama datuk nenek kau? Sebab mereka bangga dengan nama leluhur mereka lah, datuk nenek moyang mereka kan, nama-nama kebiasaan orang Arab. Kenapa tak bagi nama nenek kau? Ni dalam cerita kitab Fathul Bari diceritakan. Kenapa tak bagi nama ahli keluarga kau, nama yang lain? Apa datuk Nabi cakap? Datuk Nabi kata nama dia Muhammad, sebab aku hendak namanya dipuji, dia dipuji oleh manusia, yang maduhun nas, dipuji oleh Allah, dipuji oleh Tuhan, yahmaduhu azza wajal kan, dan aku nak dia dipuji di langit, aku nak dipuji di dunia oleh manusia lah, dan dia dipuji di langit. Dia nak nama cucu ni dipuji di dunia dan juga dipuji di langit. Tu vision Datuk Nabi lah, walaupun dalam keadaan jahiliah waktu tu. Dia punya masa depan dia, nampak kan, cucu dia tu. Itu sebab itu antara kisah yang diriwayatkan dalam sejarah nama Nabi lah. Datuk Nabi yang bagi. So dan memang betul Muhammad dipuji, sangat-sangat dipuji. Muhammad ni bukan setakat dipuji saja, sangat-sangat dipuji. Okey, baik. Jadi balik kepada Ahmad. Nama Ahmad kan. Sekarang ada setengah-setengah orang ni, kita ada satu jemaah itu dah balik ke kampung kot. Nama dia Ustaz Haji Mahmud Ahmad Ahmad Mahmud. Mahmud Ahmad nama dia. Pelakon pun ada pelakon dahulu kan, pelakon zaman Piramli dulu. Ahmad Mahmud. Berganda-ganda pujian dia kan. Baik. Jadi nama Ahmad, ulama bincang, apa faedah hikmah nama Ahmad ni? Okey, pertama sekali yang apa faedahnya ialah, hikmahnya ialah Nabi Isa dalam kitab dia kata pada kaum dia beritahu kaum dia, ada nabi selepas aku namanya Ahmad. Maksudnya Ahmad tu terpuji, yang paling lah terpuji lah, sangat terpuji, terpaling puji. Jadi maksudnya antaranya ialah dia yang paling terpuji. Nabi yang akan datang selepas aku ni, dia yang paling terpuji daripada semua para nabi. Banding dengan manusia biasa tu lagi tak cerita lah. Tapi banding dengan semua nabi, ada masa tu dah beratus ribu nabi dah dilahirkan, dah diutus dan wafat pun. Tapi Nabi Isa cakap, lepas aku ni akan ada satu nabi yang terpuji, Ahmad. Dia begitu, maknanya bukan setakat terpuji di kalangan manusia, terpuji di kalangan para nabi, Ahmad. Dan kemudian dia kata Ahmad ni nama dia min ba'di, selepas aku. Maknanya antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad tak ada nabi dah. Lepas Nabi Isa bawa Injil, kemudian ajaran Nabi Isa tu dah diselewengkan sebagainya, ada masih dikekalkan lagi sampai ke 500 tahun lebih selepas tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, tak ada nabi antaranya. Seingat saya tak ada nabi lah selepas tu. Ada orang kata antara tu mungkin ada Nabi Khidir, orang kata kan.
Nabi Khidir ada daripada zaman Nabi Musa sampai sekarang. Ada orang kata sampai sekarang Nabi Khidir pun ada. Nabi Khidir yang jumpa Nabi Musa tu, yang bunuh budak, yang bocorkan kapal kan dalam surah Kahfi tu. Tu Nabi Khidir. Ulama khilaf. Ada kata dia Nabi, ada kata dia wali. Khidir ni perkataan khadar, khabara. Bila kita baca Quran, kita sebut nama-nama ni, kadang kita namakan anak kita, ada nama ustaz nama Khidir kan. Kita faham lah maksud dia apa kan. Khidir ni khadar daripada hijau, daripada perkataan khadrawat, sayur kan, Khidir hijau kan. Dulu saya pernah dengar dulu ustaz guru saya cakap dulu, tapi tak tahu lah cerita dia betul ke tak. Nabi Khidir ni dia kewalian dia punya karamah dia, kalau bagi satu tempat yang gersang, tempat tu tandus, tumbuh bunga Allah dengan rahmat Allah lah, dengan izin Allah, keluar daun-daun semua. Tempat tu tandus, daun-daun semua keluar. Hijau. Dia punya karamah dia kan, keluar, jadi kawasan tu jadi segar balik, jadi hijau balik. Tu antara dia. Tapi saya tak tahulah cerita tu benar tak benar. Okey. So jadi Nabi Khidir, ada orang kata Nabi Khidir hidup kan. Nabi Isa dah wafat, tinggal tunggu Nabi Muhammad je. Tapi Nabi Khidir ada lagi. So itu khilaf. Pendapat yang saya pegang, yang pada saya lebih kuat lah. Saya ikut Datuk Dr. Zahzan Muhammad ketika mensyarahkan pada masa IKIM dulu, dia ceritakan Nabi yang kuatnya, Nabi Khidir ni dia wali, dan dia dah wafat pun. Dah wafat, lama dah wafat. Tapi cerita ni dijaja banyak tempat lah. Nabi Khidir hidup lagi, Nabi Khidir jumpa kembali muncul kan, ada setengah-setengah tempat dia orang jumpa Nabi Khidir datang. Ada baru ni, itu viral dekat satu surau masjid dekat mana, masjid lama, masjid kayu lama kat mana, Nabi Khidir datang, dia letak tanda dekat jam tu. Macam mana tak, dia ada Nabi Khidir sentuh jam tu ke apa kan, tempat tu berkat lah, orang berpusu-pusu kan, berpusu-pusu tempat tu. Tu dia jadi macam satu macam pemujaan lah, satu jadi macam apa, jadi satu apa dia panggil, takut jadi khurafat. Orang dah datang situ, sapu-sapu dia punya apa, gonyol-gonyol baju dia nak dapat berkat lah. Ni semua ni saya cakap terang, saya tak berani nak hukum lah, tapi benda ni kadang over dah. So pada saya dia wali dan juga dah wafat. Okey, ni nak cerita Ahmad tadi, Nabi Khidir lah. Sajalah kita masuk sikit. Okey, balik kepada Ahmad. Jadi nama Ahmad tu yang paling terpuji di kalangan para nabi, semua para nabi. Baik. Kemudian min ba'di, selepas aku, maknanya selepas Nabi Isa terus akan datang dan Nabi Muhammad membawa risalah. Cuma dia dari kalangan bangsa Arab lah. Kan? Baik. Saya dah cerita dulu Nabi Muhammad ni Arab Musta'ribah kan, seingat saya. Arab Musta'ribah ni Arab campur. Sebab Nabi Muhammad daripada susu galur Nabi Ismail. Nabi Ismail tu anak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim orang Babylon, tamadun Babylon dulu. Dan Nabi Ibrahim berkahwin dengan Hajar. Hajar ni orang Egypt, orang Kipti. Dapat Nabi Ismail. So Arab tu daripada mana? Memang Nabi Muhammad tu Arab, betul, memang orang Arab. Tapi Arab tu daripada mana susu galur? Sebab Nabi Ismail dia berkahwin dengan satu Arab pure, Arab tulen daripada Yaman, daripada bangsa Jurhum. Daripada Arab, dia pedagang, dia naik sampai dekat Makkah tu. Masa tu tak ada orang. Tak ada orang kan. Jadi masa tu kan yang kisah yang apa? Saya pun dah cerita kisah yang Nabi Ismail yang keluar air Zam-Zam tu kan. Nabi Ismail, kononnya cerita Nabi Ismail hentak-hentak kaki tu. Lepas tu keluar air Zam-Zam kan. Cerita tu tak benar. Yang benarnya dalam Sahih Bukhari. Allah perintahkan Jibril gali kais tanah dengan kepak tu, dengan sayap tu, gali kais tanah tu sampai keluar air Zam-Zam. Itu cerita dia. Jadi bila air Zam-Zam keluar, ni nak cerita silsilah Nabi lah, asal-asal susul. Jadi bila air Zam-Zam keluar, burung datang kan. Masa tu Makkah tak ada orang, yang ada Hajar dan Ismail sahaja. Jadi bila air Zam-Zam keluar, lalu Bani Jurhum ni kebetulan lalu, dia nak berdagang kan, dia lalu tengok kawasan tak ada orang, tapi ada burung, ada air kat situ. Jadi mereka pun minta izin pada Hajar, siapa tuan punya tempat ni kan, nampak berdua anak beranak ni kan, Hajar dan anaknya. Jadi minta izin, jadi dapat izin duduk situ, beranak pinak. Lepas tu Nabi Ibrahim pun datang balik daripada Palestin, balik jumpa anaknya dan sebagainya. Sehinggalah Nabi Ismail besar, berkahwin dengan anak ketua kabilah Bani Jurhum tu tadi, yang Arab pure tadi, Arab daripada Yaman. So jadilah Arab Musta'ribah, Arab keturunan sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arab itulah Arab ni. Arab yang pure Arab yang betul-betul pure ni Arab Aribah. Arab Qahtan, bangsa daripada Yaman. Okey, baik. Bukan kata Nabi Muhammad tu bukan orang Arab, bukan, dia memang orang Arab.
Tapi Arab Musta'rib, Arab campur. Okey. Baik. Okey, Nabi ada nama lain. Okey, kita tengok nama Nabi. Kita tahu nama Muhammad yang sangat-sangat dipuji. Ahmad ada nama lain, Ahmad. Dan disebut dalam Quran, disebut dalam Injil. Nabi Isa pun sebut Ahmad. Terpuji, kan? Okey. Jadi baguslah nak bagi nama. Dalam Islam ada hadis Nabi kata nama antara nama yang terbaik, nama yang terbagus kalau nak bagi nama anak, ada dua kan, seingat saya. Abdullah dengan Muhammad, ataupun Abdul Rahman dan Muhammad ke, atau Abdul Rahman dengan Abdullah. Itulah seingat saya, dua kan. Ada hadis tu. Hadis sahih. Nama yang, tapi kalau nak bagi nama lain pun boleh, nama saya tak ada maksud lagi lah pula. Orang dulu mana, bapak saya mana kerti agama pun. Jadi ada nama yang sangat-sangat ditekankan, yang sangat berfaedah, sangat besar pahalanya kalau dia bagi nama Abdul Rahman dan Abdullah, tak salah saya, atau Abdul Rahman dengan Muhammad, bolehlah bagi nama. Okey, kita tengok. Dalam satu hadis yang sahih, Nabi ada cerita, Nabi ada nama-nama lain. Nabi ada nama-nama lain. Cuma kita tahu Al-Amin, Abul Qasim, itu nama-nama gelaran. Al-Amin sebab Nabi ni dikenali sebagai seorang yang sangat amanah. Amin, kan? Amanah. Aminah. Itu gelaran kaum dia bagi, kan? Al-Amin. Abul Qasim bapa kepada Qasim. Abul Qasim bapa, kunyah bapa kepada Qasim. Kadang orang Yahudi panggil Nabi kan, ya Abul Qasim. Abul Qasim, bapa kepada Qasim. Bapa. Qasim sebab Nabi ada anak nama Al-Qasim, nama anak sulung Nabi, lelaki. Al-Qasim. Dan Al-Qasim meninggal waktu kecil. Anak Nabi lelaki semua meninggal. Semua kecil meninggal. Al-Qasim apa lagi? Al-Qasim Abdullah. Al-Qasim Abdullah tu lagi. Meninggal. Dua daripada Khadijah dan satu lagi Ibrahim daripada melalui Maryah Qibtiyah. Okey, baik. Tiga-tiga meninggal. Jadi Abdul Qasim, Amin tu nama gelaran ataupun nama kunyah lah, nama lakab kepada anaknya. Tapi nama Nabi ada nama lain. Ada nama untuk Nabi. Hadis tu saya tak ingat matan dia punya isi kandungan hadis tu. Hadis tu sabit. Tapi saya sebutlah, Ustaz Aimi pernah sebut, Ustaz lain pun pernah sebut. Ada hadis. Okey, nama aku ada 5 kan, Nabi kata. 5 nama. Muhammad, ni Nabi sebutlah hadis. Muhammad, Ahmad, kita tahulah nama ni tadi. Al-Hashir. Al-Hashir ni hasyara yahsyuru, mengumpulkan. Kan Nabi kata Al-Hashir, dikumpulkan manusia di depan aku pada hari kiamat nanti. Manusia akan berkumpul, nak minta syafaat antaranya. Al-Mahi. Al-Mahi ni pada maha yamhu, memadamkan. Mahi ni penghapus, memadamkan kekufuran, memadamkan kejahatan. Al-Mahi, itu nama lain. Al-Mahi. Al-Aqib. Al-Aqib ni yang dah hujung, yang last, penutup para nabi. So ini nama nabi ni sebut Muhammad, Ahmad, Al-Hashir, Al-Mahi, Al-Aqib. Al-Aqib. Itu nama nabi. Nabi sebut nama dia sendiri, nama dia. Al-Amin dengan apa tu? Abdul Qasim tu nama panggilan, nama gelaran kaum dia, nama gelaran untuk anak dia. Baik. Sikit lagi sebelum buka ni. Okey. Adapun nama-nama gelaran yang ulama lain letak, ulama lain bagi. Al-Mudaththir, Al-Muzammil. Nama Quran kan? Al-Mudaththir kan dalam Quran, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berselimut. Jadi adalah ulama kata nama nabi lain ialah Mudaththir. Ada nama ayat lain, ya wahai orang-orang yang berselimut, Al-Muzammil. Merujuk kepada nabi lah, nabi berselimut, Allah suruh bangkit. Kan, sampaikan, Allah suruh bangkit, dirikan solat malam. Al-Muzammil. Jadi ulama kata Al-Muzammil, Al-Mudaththir, Taha. Ada orang kata nama nabi pun Taha. Bukan Taha, tapi itu semua nama yang ulama hurai lah. Tak disebut pun dalam hadis nama nabi Mudaththir atau Muzammil. Ada juga orang kata maksud Taha, kan ada surah Taha tu. Surah Taha ni surah selepas surah Maryam. Taha, kan? Orang kata tu pun nama nabi juga. Tidak ada riwayat yang sahih. Ada orang kata tu nama nabi. Tak betul Taha tu Allah saja tahu maksudnya. Okey. Yasin sama juga. Guru saya cakap, Ustaz Abdul Mu'in dia kata, orang Arab dulu, orang Arab biasa dia tak bagi nama anak dia Taha dengan Yasin. Tuan-tuan, saya tak jumpa lah, kalau mungkin adalah Syekh Ahmad Yasin kan, ada nama Yasin. Tapi macam dulu-dulu, zaman Nabi, zaman sahabat Nabi,
Mereka tak bagi nama anak mereka Taha dengan Yasin. Itu saya bagi tahu lah, dibagi tahu. Sebab biasa nama-nama Arab ni, macam saya cakap tadi, nama Arab ni nama yang ada makna. Nama yang ada maksud. Nama yang orang Arab kalau bagi nama anak mesti ada maksud, mesti ada makna, ada faedah, doa, satu doa. Tapi nama Taha, Yasin ni dia tak ada maksud. Tak tahu maksud dia apa. Allah saja yang tahu. Allah tahu je kan, Taha kan, Taha, Yasin, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Allah saja tahu. Jadi besok orang Arab dia tak bagi nama Taha dengan Yasin. Kecuali zaman-zaman mutaakhir ni adalah Syekh Ahmad Yasin. Siapa tak tahu macam ni aja, Syekh Khalid Ahmad Yasin yang wafat, yang syahid kan, dibunuh oleh Zionis. Tapi ada nama orang dia makan anak Taha kan, Taha, Yasin, tak apa, tak salah. Tak ada masalah pun. Baik. Okey, so Nabi ada 5 nama. Baik. Jadi itulah dia nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alif kalau boleh kita tahulah, kita ambil tahu nama Muhammad. Kadang saya tanya kan kawan lah, nama anak ni apa nama bagus lah, nama anak dia macam-macam lah. Apa nama ni, ialah nama-nama Arab kan. Tapi ada kadang saya tanya apa nama anak ni? Muhammad. Apa maksud dia Muhammad? Muhammad tu nama Nabi lah, nama Nabi. Yalah, apa maksud dia? Ada nama Nabi kita lah. Dia pun tak tahu apa nama dia bagi nama anak tu kan. Muhammad maksudnya yang sangat-sangat dipuji. Baik. Settle nama Nabi ya. Mungkin pada masa kalian akan kita bincang tentang nama Nabi dan silsilah keturunan Nabi, anak-anak Nabi dan cucu Nabi. Baik. Sebelum kita berhenti untuk sarapan ni, saya ingat satu nama. Satu nama dalam Quran berkaitan dengan Nabi juga. Satu nama para sahabat Nabi. Dalam Quran ada banyak cerita tentang sahabat Nabi. Tapi disebut nama sahabat Nabi seorang saja. Ada seorang sahaja sahabat Nabi disebut nama dalam Quran. Nama lain tak ada. Nama lain nama Abu Lahab, Fir'aun, Haman, Qarun, yang jahat lah, Zulkarnain yang baik kan, Maryam, nama para Nabi tak ada. Tapi nama sahabat Nabi, ahli keluarga Nabi pun tak disebut namanya. Di cerita ada dalam Quran, ceritanya ada, tapi nama tak sebut. Kecuali seorang. Siapa agaknya nama sahabat Nabi tu? Ada apa? Nama dia Zaid. Ada Zaid dalam Quran. Surah Suratul Hasyr. Zaid ni, kisah Zaid bercerai dengan isinya Zainab. Zainab binti Khuzaimah. Nabi ada seorang anak angkat Nabi. Tuan-tuan pun tahu kan. Nabi ada anak angkat namanya Zaid. Yang anak lelaki semua dah meninggal lah. Ibrahim, Abdul Qasim dan sebagainya meninggal. Nama anak Nabi seorang ni Zaid. Kita tahu, kita biasa dengar Zaid bin Harithah. Tu nama dia. Okey. Sikit lagi. Asal bunyi ni? Oh, patut syuruk. Tujuh kita berhenti. Okey, kita diberitahu dulu Zaid ni anak angkat Nabi. Anak angkat lah kan. Dan Nabi sangat sayang Zaid pun dengan Nabi, sangat rapat, sangat baik. Zaid bin Harithah. Okey, saya cerita sikit lah. Zaid ni special lah. Satu sahabat Nabi disebut nama dalam Quran. Special. Nama lain sahabat Nabi Abu Bakar pun tak ada dalam Quran. Sayyidina Umar, siapa lagi? Sayyidina Aisyah, Khadijah, tak disebut nama dalam Quran. Tapi Zaid ni, apa special ni Zaid ni? Zaid bin Harithah ni, anak angkat Nabi. Okey, kita tengok sejarah sikit nama Zaid. Zaid bin Harithah ni tak ada kaitan darah dengan Nabi. Dia orang lain daripada Bani Kalbi. Okey, sejarah dia macam ni. Zaid ni satu masa dia ditangkap. Masa zaman muda dulu dia ditangkap satu kaum lah. Jadi dibawa ke Tihamah, satu kawasan di tanah Arab. Tihamah, ditangkap, dijual sebagai hamba. Jadi kemudian dibeli oleh seorang pemuka Quraisy. Sana kalau tangkap je buat hamba kan, sana boleh jual hamba kan. Jadi satu masa diselamatkan, dibeli oleh seorang pemuka Quraisy, kemudian dibeli oleh Khadijah, Sayyidina Khadijah beli dia atau ambil dia. Kemudian Sayyidina Khadijah hadiahkan dia pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihadiahkan kepada Nabi. Itulah dia. Dia bukannya Nabi Muhammad ambil anak siapa ni kan? Saya nak ambil anak angkat, tak, bukan Dia dibagi kepada Nabi. Okey, jadi soalannya sekarang, kalau kita tanya orang, Zaid ni macam mana dengan Nabi? Dia sangat baik, rapat dengan Nabi kan. Dia anak angkat Nabi. Jadi kita bayang anak angkat ni, mutabanna, anak angkat ni. Anak angkat lah, anak macam budak-budak, anak angkat dodoi kecil tu kan. Anak angkat budak kan. Okey, kalau kita buka tulisan Imam Az-Zahabi yang menulis kitab Siyar A'lamun Nubala, sejarah-sejarah orang-orang terhebat, sejarah kitab kita hebat dah, kitab Siyar A'lamun Nubala. Kitab Imam Az-Zahabi, kitab hebat. Imam Az-Zahabi dia ceritakan beza umur Zaid
anak angkat Nabi, Zaid bin Harithah tu, dengan Nabi, beza dia 10 tahun je. Beza Zaid, anak angkat, yang disebut nama dalam Quran, dengan Nabi Muhammad, beza 10 tahun. 10 tahun. Itu kitab yang hebat tu, dia kata 10 tahun. Ada tulisan lain saya baca, beza dia 6 tahun. Tak kisahlah. Okey. Jadi masa tu Zaid ni anak angkat baik dengan Nabi, rapat. Sampai kan orang kata Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad, orang kata kan. Jadi Allah turun ayat. Allah turunkan ayat kan, dia bukan bapa kamu. Jangan panggil dengan bapa angkat. Bin kan bapa angkat, tak boleh. Tak boleh bin bapa angkat. Kena bin dengan bapa sendiri. Walaupun tak pernah jumpa bapa sendiri katakan. Kan? Jadi Zaid bin Harithah, balik-balik. Tak boleh panggil Zaid bin Muhammad. Okey. Jadi Zaid bin Harithah ni beza dengan Nabi 10 tahun. Kan? Mana kalau katakanlah umur Nabi waktu tu 25, baru kahwin dengan Khadijah. Contohlah 25. Mana Zaid dengan Nabi tu, Zaid umur dia berapa tahun? 15 tahun. 15 tahun ni dah besar dah. Dah besar dah. Zaman kita dah form 3, tapi orang Arab dulu 15 tahun dah besar, dah matang dah, dah boleh kerja dah. 15 tahun besar. Bukanlah budak kecil macam kita bayang budak anak angkat Nabi kan. Macam budak kecil, anak yang angkat tu kan, budak kecil. Tak ada, dia Zaid tu dah besar dah. Kan? Katakan umur Nabi waktu tu 30, katakan. Bila dibagi pada Nabi sebagai anak angkat, mana Zaid waktu tu 20 tahun. Dah besar. Kan? Bukan budak kecil. Kemudian Zaid ni, tuan-tuan tengok bila Nabi pergi ke Taif, sebelum hijrah kan Nabi pergi ke Taif, dari Makkah Nabi berjalan, sebelum berhijrah Nabi pergi ke Taif, dan Nabi dia baling batu, berdarah semualah. Siapa yang jaga Nabi, yang bodyguard Nabi waktu tu? Siapa? Zaid lah, Zaid bin Harithah ni, anak angkat ni. Kan? Dia pun kena baling juga. Jadi Zaid pun kena baling. Jadi logiknya Zaid ni dah besar. Takkan Nabi bawa budak kecil, anak angkat dia pergi berdakwah kena baling. Kan? Matilah budak tu. Jadi Zaid tu dah besar. Kan? Dia sama-sama besar, dah besar. Dan 15 tahun, 20 tahun waktu tu dah besar. Bukan anak angkat bukan Zaid tu dah besar dah. Kita nak faham je lah, kita nak bagi faham. Bila kita baca Quran, bila kita dengar cerita sahabat Nabi, anak Nabi, keturunan Nabi, bapa Nabi, ibunda Nabi, kita ambil tahu sikit nama Nabi, kan? Kita cuba telusuri sikit sejarah Nabi. So Zaid ni dalam cerita dia dalam Quran special. Zaid ada satu isteri nama dia Zainab binti Khuzaimah. Satu masa ni mereka ada ketidaksefahaman lah. Jadi ditakdirkan mereka bercerai. Jadi Allah takdirkan Zainab ni berkahwin dengan Nabi. Dulu sejarah sebelum tu dulu, Zainab ni dulu, saya ingat ada baca satu kitab huraian tafsir. Zainab dulu sebelum berkahwin dengan Zaid, ada orang kata nak pinang dia. Ada orang nak pinang Zainab. So Zainab ni ingat Nabi tau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ingat Nabi nak pinang dia. Tengok yang nak pinang tu Zaid. Yang masuk minang tu, yang tolong minangkan tu Nabi lah. Seingat saya. Waktu dia kahwin dengan Zaid. Selang beberapa masa tak ngam lah, tak sesuai, pisah. Kemudian Nabi berkahwin dengan Zainab. Tu Zainab, isteri Nabi yang ke-5. Apa nama tu? Khadijah, Saudah binti Zam'ah, Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah binti Umar, kemudian Zainab binti Khuzaimah. Lepas tu nombor 6 isteri Nabi Ummu Habibah. Nombor 7 Zainab binti Jahsy. Nabi ada 2 orang isteri nama Zainab. Zainab Khuzaimah. Nombor 5 yang ke-7 Zainab binti Jahsy. Okey, Zainab binti Khuzaimah itulah bekas menantu angkat. Bekas isteri Zaid, isteri kepada anak angkat bekas. Ayat tu turun menunjukkan juga bahawa nak menghapuskan amalan jahiliah. Pada zaman jahiliah dulu, sebelum Islam datang, orang jahiliah anggap kalau anak angkat tu, seorang tu anak angkat, dah ada isteri, diceraikan, isteri tu diceraikan oleh anak angkat, bapa angkat tu tak boleh kahwin dengan anak isteri, bekas isteri anak angkat tu. Anda faham tak? Bapa tu, seorang bapa tu, dia ada anak angkat tu pula kahwin dengan seorang perempuan. Kalau bercerai, tak boleh kahwin. Bapa dengan menantu angkat tu, dia tak boleh kahwin. Datang Islam, Allah jadikan kahwin. Allah jadikan Nabi berkahwin dengan Zainab binti Khuzaimah. Nak menunjukkan satu petunjuk wahyu bahawa bapa angkat boleh berkahwin dengan bekas isteri anak angkat. Boleh kahwin. Itulah Islam lah. Apa yang berlaku pada Nabi ni semua ada hikmah dia. Bukan sebab suka-suka ya Allah kata kahwinlah dengan Zainab tu, kan? Nabi bersuka kahwin dengan Zainab. Bukan itu, dia ada sebab dia. Ada faedah dia. Ada hikmah dia. Nabi berkahwin dengan seorang Yahudi, perempuan Yahudi. Nabi yang tuan tak tahu Nabi berkahwin dengan seorang perempuan Yahudi nama dia Safiyah.
Safiyah binti Huyai bin Akhtab, seorang pemuka, bapa dia Huyai bin Akhtab, pemuka Yahudi di Madinah, anti Islam, sangat membenci Islam. Akhirnya dia dihalau dan bila kembali Yahudi ni datang menyerang Madinah, dia kena halau, serang Madinah, lawan Nabi dan pasukan Nabi. Nabi menanglah, kalah Yahudi ni. Jadi anak Huyai bin Akhtab ni Safiyah, Yahudi ni, dijadikan hamba. Kemudian dihadiahkan kepada Nabi, dibagi kepada Nabi. Dan akhirnya mereka dan Nabi berkahwin dengan Safiyah ni, kan? Jadi Nabi ada isteri orang Arab, Nabi ada isteri orang Yahudi. Ini kita elok tahu, ini bagus kalau kita tahu, sebab ini sejarah Nabi, kan? Kata cerita Rasul kita memang tahulah, kan? Nabi ada isteri orang Arab, Nabi ada isteri orang Quraisy, kan? Nabi ada isteri orang Yahudi, Nabi ada isteri orang bukan Arab, bukan Yahudi, ini Kipti, bangsa Mesir, orang Mesir, iaitu Maryah Kiptiyah. Maryah Kiptiyah ni dihadiahkan oleh Raja Mesir. Nabi hantar utusan pergi berdakwah di Mesir. Mesir masa tu belum ada lagi Islam. Nabi hantar utusan Mesir. Nabi hantar utusan ke Parsi. Utusan, kan, dia bawa surat, kan, aslim taslam, masuklah Islam maka engkau akan selamat, kan? Sampai kat Parsi, Raja Parsi ni kan kafir, angkuh. Dia ambil surat tu, dia koyak, kan, dibuang, koyak. Nabi hantar utusan ke Byzantine, ke Rom, taman Rom, Byzantine. Orang Byzantine ni, Raja Byzantine ni, Raja Hercules ni dia tanya, siapa Nabi ni, siapa mengaku jadi Nabi ni, daripada padang pasir mengaku jadi Nabi, siapa ni? Sebab dia Kristian, orang Byzantine Kristian, Rom. Dia katalah, ni Nabi Muhammad bawa rahmat semua. Dia mengaku tu Nabi, dia tahu tu Nabi, tapi dia tak beriman. Sebab ramai pembesar dia tak nak beriman. Jadi dia macam serba salah, malu Allah, dia tak beriman. Tapi dia tahu tu Nabi. Nabi hantar utusan ke Habsyah, Raja Najasyi beriman. Walaupun dia seorang je. Rakyat dia Kristian, kerajaan Kristian, rakyat dia semua Kristian, tapi dia seorang je beriman. Dia sebagai raja dan dia tak bagi tahu, dia mati, dia wafat pun senyap-senyap sebagai seorang Islam. Dan Nabi hantar seorang utusan ke Mesir, Raja Muqawqis Azim al-Masr, Mesir. Raja Mesir ni tak masuk Islam. Tapi dia tak koyak surat, dia tak melawan, dia tak hina, dia tak kutuk, dia tak serang Nabi balik. Dia baik, kan? Dia beritahu pada utusan Nabi tu, terima kasihlah, kan, dia tak terima Islam, tapi dia hadiahkan 2 orang perempuan. Bagi 2 orang perempuan ni hadiah kepada Nabi engkau. 2 orang perempuan tu lah, adik-beradik tak salah saya. Seorang apa nama dia tak ingat, seorang lagi Maryah. Maryah ni yang berkahwin dengan Nabi, kan? Berkahwin dengan Nabi. So Maryah ni melahirkan Ibrahim, anak Nabi yang lahir, yang meninggal waktu Nabi yang meninggal, kisah bila meninggal tu ada gerhana tu, kan. Sahabat Nabi kata itu gerhana tu sebab anak Nabi meninggal lah. Tu Nabi hapuskan khurafat. Tak ada kena-mengena gerhana bulan dengan gerhana matahari dengan manusia mati, tak ada. Sebab ini masih ada lagi manusia macam tu. Bulan tu gerhana lah, bintang tu mati, ada bintang dah malap sebab ada manusia dah mati. Tak betul, itu khurafat. Jadi berlaku semua tu ada hikmah, ada sebab, ada hikmah, ada kebaikan dia, kan? Itulah cuba sedikit saya nak kongsikan. Cerita banyak kan, sejuk pula makanan kat luar tu, kan? Jadi itulah dia. Apa saya nak ceritakan malam ni, adalah kuliah yang spontan ni. Kita jangan sekat kita hanya meraihkan setiap tahun sabda Nabi, cerita Nabi, cerita Rasul. Kita ambil tahulah nama Nabi, sejarah Nabi, anak isteri Nabi, sejarah keluarga Nabi dan sebagainya. Moga-moga mendapat adalah sedikit manfaat. Kalau ada salah silap, saya mohon maaf sebagai kekurangan daripada pihak saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.